Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kalau semalam saya sudah dedahkan beberapa perkara yang menyebabkan Perikatan Nasional kalah teruk di pilihan raya di Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai, hari ini satu lagi faktor kekalahan Perikatan Nasional di dalam pilihan raya tersebut yang mengejutkan Menteri Besar Pahang sendiri menyatakan mengapa Perikatan Nasional itu kalah. Ini sebabnya kerana serangan 3R yang digunakan oleh Perikatan Nasional tidak berhasil di Dun Pelangai, bahkan di Pahang. Pengerusi Barisan Nasional Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail, mengaitkan kemenangan Amizar Abu Hadam hasil kerja yang dilakukan oleh dua adun pelangai sebelum ini, iaitu Johari Harun dan Adnan Yaakob. Selain itu katanya, pengundi PH juga menyumbang kemenangan calon Perikatan Nasional di kerusi itu. Tidak dapat dinafikan berlaku perpindahan undi secara besar-besaran daripada Pakatan Harapan kepada Barisan Nasional. Ada beberapa kawasan pusat membuang undi yang telah dilihat bukan orang Melayu menyokong Barisan Nasional. Ini satu berita, sebenarnya berita yang amat baik apabila pengundi-pengundi bukan Melayu mula menterjemahkan undi mereka semula kepada Barisan Nasional, dan ini membawa isyarat bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim yang ada sekarang ini bakal akan bertahan beberapa penggal lagi selagi Pakatan Harapan Barisan Nasional dapat bekerjasama dengan sebaik-baiknya. Kata pengerusi Barisan Nasional Pahang lagi, pengundi mahu kita meneruskan apa yang telah dilakukan oleh adun sebelum ini. Jelas Menteri Besar Pahang itu. Wan Rosdi berkata, faktor-faktor ini mengatasi serangan 3R, yaitu kaum, agama dan royalti yang dilancarkan Perikatan Nasional. Kita berkempen berdasarkan dasar, bukan fitnah, kata beliau. Saya percaya pengundi Pelangai menghargai ini. InsyaAllah momentum ini akan dipertingkatkan, rakyat sedar, kata beliau lagi. Hari ini semalam diisytiharkan oleh SPR bahawa BN telah mengekalkan kawasan Dun Pelangai dengan 62% bahagian undi. Calon BN iaitu Amizar menang pilihan raya kecil itu dengan meraih 7,324 undi, menewaskan calon Perikatan Nasional Kasim Samad yang mendapat 4,375 undi, dan calon bebas Hasli Helmi hanya mendapat 47 undi. Dengan ini, Hasli Helmi hilang wang deposit. Amizar menang dengan majoriti yang besar, iaitu 2,949 undi. Untuk rekod, Allahyarham Johari Harun menang Dun Pelangai dengan meraih sebanyak 57.7% undi pada pilihan raya 2022. Saudara-saudara sekalian, ini memang satu kejutan yang besar apabila keputusan diumumkan dan apabila Menteri Besar Pahang itu menyatakan bahawa serangan 3R Perikatan Nasional tidak berhasil di Pahang. Kita ingin bacakan kepada anda sebagai maklumat tambahan ulasan kali ini, bagaimana perkembangan demi perkembangan, tahun demi tahun, perubahan demi perubahan, maksud saya pilihan raya demi pilihan raya, penggal demi penggal, bagaimana perubahan undi berlaku di Pelangai. Pada 2004, di Pelangai hanya melibatkan 1-1, iaitu antara UMNO dengan PAS, yang mana dimenangi oleh Datuk Seri Adnan Yaakob dengan majoriti sebanyak 3,671 undi, menewaskan calon PAS pada waktu itu, iaitu Mohamed Mat Ali. Pada tahun 2008, berlaku sekali lagi
pertarungan ataupun pertandingan 1 lawan 1 di Dun Pelangai dengan calon daripada PAS iaitu Hamdan Ahmad dan juga UMNO mengekalkan calon mereka Datuk Seri Adnan Yaakob. Pada waktu itu Adnan Yaakob telah menang sekali lagi dengan jumlah undi sebanyak 5,406 undi dan PAS mendapat sedikit peningkatan undi sebanyak 2,436 dan Adnan Yaakob mendapat menangan dengan majoriti 2,970. Pada tahun 2013, sekali lagi Adnan Yaakob dicalonkan sebagai calon di Dun Pelangai dan menentang calon PAS iaitu Abdul Hamid bin Bahataim. Namun demikian, sekali lagi Adnan Yaakob menang dengan majoriti besar 2,475 undi. Manakala pada tahun 2018, UMNO masih mengekalkan calon lama mereka iaitu Adnan Yaakob dan pada waktu itu Pakatan Harapan mempertaruhkan calon daripada Amanah iaitu Nur Haizan binti Abu Hasan dan menentang satu lagi calon daripada PAS iaitu Zaharim bin Osman dan Adnan Yaakob telah pun menang dengan majoriti 2,312 undi. Menariknya, Amanah telah pun mengalahkan PAS pada waktu itu dengan 3,098 undi, PAS mendapat 1,817 undi sahaja. Manakala pada 2022 di Dun Pelangai berlaku 4 pertarungan 4 penjuru yang melibatkan Johari bin Harun daripada Barisan Nasional dan Cikgu Kasim daripada Perikatan Nasional, daripada Pakatan Harapan iaitu Ahmed Wafiuddin Samsuri dan seorang lagi daripada Parti Mahathir Mohamad iaitu Parti Pejuang iaitu Isa bin Ahmad. Keputusan diperoleh ialah Barisan Nasional melalui Johari bin Harun memenangi dengan majoriti yang besar iaitu 4,048. Perikatan Nasional pula hanya mendapat undi sebanyak 3,260 dan Pakatan Harapan berjaya meraih 2,031 undi. Tetapi Parti Pejuang tidak mendapat wang deposit kerana hanya mendapat 65 undi pada waktu itu. Dan hari ini telah diketahui keputusan terkini secara rasmi calon Barisan Nasional telah pun memenangi pilihan raya kecil PRK Dun Pelangai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita digemparkan sekali lagi dengan isu lompat parti. Itulah, kita memang mahu supaya undang-undang anti lompat parti cepat-cepatlah dibentangkan, bahkan diluluskan di semua negeri. Kerana kalau akta atau rang undang-undang anti lompat parti ini masih tidak diluluskan di semua negeri, ianya akan berlarutan dan terus akan berleluasa sekali lagi. Percubaan demi percubaan untuk menarik, memancing, membeli, bahkan percubaan untuk melompat parti. Perbuatan melompat parti ini secara ringkasnya bolehlah dianggap sebagai mengkhianati mandat rakyat. Kerana rakyat mengundi mereka atas sebab sesuatu parti atau atas sebab pilihan parti tersebut. Namun tindakan tiba-tiba melompat, menyeberang, tindakan yang amatlah mendukacitakan kita semua. Apa pendapat kamu semua? Adakah anda juga menyokong kalau akta anti lompat parti cepat-cepat dikuatkuasakan di semua negeri, memandangkan di Kerajaan Persekutuan telah pun menguatkuasakannya di Dewan Rakyat. Dan yang terkini ada kabar angin mengatakan bahawa 2 orang ahli Dewan Undangan Negeri di Melaka akan lompat parti dan akan menyertai Parti UMNO. Ini jawapan pribadi orang yang dituduh, kononnya, kabar angin itu kononnya
menyatakan bahawa mereka akan menyertai UMNO. Rupa-rupanya ini yang berlaku. Pengerusi Perikatan Nasional PN Melaka, iaitu Dr. Muhammad Yadzil Yaqub, akhirnya tampil memberikan kenyataan menafikan dakwaan. Kononnya beliau dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Udang, Dr. Muhammad Alif Yusuf, sudah berpaling tadah dengan menyertai parti UMNO. Sebaliknya, beliau menegaskan dirinya kekal komited bersama gabungan itu dalam membawa agenda memperjuangkan nasib rakyat yang kini semakin tertekan kos sara hidup. Jadi, rupa-rupanya itu semua adalah kabar angin. Tapi, ya, di Malaysia ni banyak kali kabar angin jadi kebenaran. Ada juga kabar angin yang tak jadi, ada juga banyak sekali, kadang-kadang sampai 70-80% kabar angin jadi kabar yang benar. Dulunya menafikan. Banyak ahli Dewan Undangan Negeri maupun ahli parlimen berkali-kali menegaskan, menafikan untuk lompat parti. Tapi akhirnya apa jadi? Terjadi juga akhirnya. Tapi kita berharaplah apa yang dinafikan oleh Dr. Muhammad Yadzil Yaqub ini, yaitu pengerusi Perikatan Nasional PN Melaka, benar-benar tidak terjadilah. Kerana kalau terjadi, ini menyebabkan satu lagi edisi yang paling kita tak suka, yaitu edisi pengkhianatan undi rakyat. Menurut Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Dun Melaka itu lagi, seorang rakannya berkongsi satu pautan di TikTok kepadanya awal pagi tadi mengenai dakwaan itu yang disifatkannya sebagai satu fitnah. Kata beliau, tak habis-habis nak buat fitnah, tak habis-habis berpolitik. Untuk apa? Tuan-tuan, saya nak keluar daripada satu parti yang sangat komited membawa agenda rakyat, kata beliau lagi. Sebuah parti yang sangat prihatin kepada rakyat, tambahnya lagi. Tuan-tuan, apa yang boleh saya yakinkan? Saya kekal bersama Perikatan Nasional, kekal membawa agenda untuk memperjuangkan nasib rakyat. Ada netizen yang mengatakan mereka tak percaya dengan kabar angin itu. Mereka kata mustahil lah seorang pengerusi Perikatan Nasional di negeri Melaka, pengerusi ini bukan ahli biasa, ini pengerusi, boleh pula lompat parti, kata mereka. Tapi ada netizen yang turut menjawab. Mereka kata tiada yang mustahil dalam dunia politik. Lihat saja timbalan Presiden PKR dahulu, Azmin Ali. Dia lebih hebat, dia lebih mustahil untuk meninggalkan perjuangan PKR bersama Anwar Ibrahim. Tapi apa yang berlaku? Azmin Ali tetap lompat parti, menyertai Parti Bersatu. Dan akhirnya sekarang kehilangan kerusi parlimen. Saudara-saudara sekalian, kata pengerusi Perikatan Nasional Melaka ini, itu fakta, tuan-tuan. Ini bukan auta dan ini bukan fitnah. Ini tuan-tuan boleh percaya, katanya menerusi video berdurasi 3 menit 1 saat. Jun lalu, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dilaporkan sebagai berkata, kerajaan negeri pimpinannya menyasarkan sifar pembangkang menjelang pembentangan enakmen anti lompat parti di negeri itu. Namun, ia belum menjadi kenyataan hingga kini. Beliau berharap Dr. Muhammad Yadzil dan Muhammad Alif Yusuf menyeberangi jambatan. Sejauh mana kebenaran dakwaan kononnya ada 2 orang ahli Dewan Undangan Negeri di Melaka akan menyertai UMNO sudah pun dinafikan oleh Dr. Muhammad Yadzil Yaqub dan juga Dr. Muhammad Alif Yusuf. Semoga kabar angin ini tidaklah menjadi kabar benar. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Semalam, Muhyiddin kata, Anwar, jangan teruskan kezaliman. Ini jawapan kepada dakwaan Muhyiddin Yassin terhadap Anwar Ibrahim yang didakwa oleh Muhyiddin sebagai seorang yang zalim, sehingga beliau meminta supaya Anwar Ibrahim memberhentikan kezaliman tersebut. Menjadi persoalan kita malam ini ialah
apa yang zalimnya Anwar bila pejabat Peguam Muhyiddin diserbu SPRM. Itu yang menjadi kepelikan netizen. Ini salah satu daripadanya, ditulis oleh sabudinhusin.com. Dalam reaksinya terhadap serbuan SPRM terhadap firma guaman Rosli Dahlan Seravanan RDS, Presiden Bersatu yaitu Muhyiddin Yassin menyifatkannya sebagai satu salah guna kuasa. Ini salah guna kuasa, sedangkan dia peguam yang pertahankan diri saya. Untuk tujuan apa SPRM pergi sana buat serbuan, kata Muhyiddin. Mungkin sebelum Muhyiddin membuat kenyataan itu, beliau tidak membaca atau tidak mendengar, mungkin tidak mendengar apa yang dijelaskan oleh SPRM. SPRM membuat serbuan itu mungkin untuk, menurut SPRM, yaitu Zambaki, adalah berkaitan dengan 1MDB. Tiada kaitan dengan Muhyiddin langsung. Ia seolah-olah ada gambaran sesuatu nak dilakukan, kata Muhyiddin. Ini salah guna kuasa pihak tertentu, kata Muhyiddin pada pentas akhir ceramah mega PRK Pelangai malam tadi. Serentak dengan itu, beliau menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim agar segera menghentikan kezaliman itu dan memfokuskan tumpuan kepada ekonomi negara serta membantu rakyat. Selepas Muhyiddin menyatakan perkara itu, rakyat juga ada beberapa netizen yang memberikan komen balas. Mereka kata berhentilah juga. Mereka juga memohon supaya Muhyiddin pun berhentilah untuk bercita-cita mahu tumbangkan kerajaan di tengah jalan. Kerana sejak dulu, sejak 10 bulan yang lepas, sejak Anwar Ibrahim kali pertama naik menjadi Perdana Menteri, tak habis-habis naratif untuk menjatuhkan, menumbangkan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi netizen membalas kepada Muhyiddin supaya beliau pun patut berhenti memainkan naratif yang memuakkan itu, kata mereka. Kata Muhyiddin Yassin, Anwar cukuplah, jangan teruskan kezaliman ini. Berikan tumpuan menyelamatkan ekonomi negara dan beri bantuan supaya rakyat terbela, katanya. Rosli Dahlan yang merupakan rakan kongsi RDS adalah penasihat utama Bersatu dan juga peguam yang diketahui mempunyai hubungan rapat dengan Muhyiddin. RDS mewakili Muhyiddin dalam kes saman fitnah bekas Perdana Menteri itu terhadap Anwar Ibrahim. Tentang isu pelupusan hutang Felda. Laporan awal sebelum ini menyebut seramai 12 pegawai SPRM menyerbu pejabat RDS di Publika Kuala Lumpur untuk mendapatkan beberapa dokumen bagi tujuan siasatan yang pada awalnya tidak disebutkan. Kemudian, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan serbuan tersebut dan mengatakan ia adalah berkaitan siasatan yang ada hubungan dengan usaha kerajaan untuk mendapatkan aset 1MDB. Tanpa menyebut namanya, Azam berkata peguam tersebut merupakan salah seorang daripada beberapa individu yang disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Azam juga menafikan kehadiran pegawainya ke premis peguam tersebut menyalahi mana-mana akta yang berkuat kuasa. SPRM mematuhi semua peraturan serta menyedari privasi antara peguam tersebut dan klien-kliennya, kata Azam Baki. Secara berasingan, sumber lain yang rapat dengan SPRM memaklumkan peguam itu disiasat kerana didakwa menerima sejumlah wang rasuah ketika dilantik membantu 1MDB mendapatkan semula sebahagian asetnya dicuri sebelum ini. Beliau dikatakan dilantik mewakili 1MDB dalam urusan untuk mendapatkan dokumen berhubung siasatan, kata sumber itu. Untuk rekod, pada 2021, Rosli telah menafikan ada menerima sugukan daripada penyelesaian RM 16.63 bilion antara Goldman Sachs dengan 1MDB dan kerajaan berhubung peranan bank pelaburan itu dalam skandal 1MDB. Berdasarkan semua rentetan di atas adalah terbukti serbuan SPRM terhadap RDS semalam adalah untuk menyiasat
berkaitan kes rasuah dalam usaha 1MDB mendapatkan semula asetnya yang dicuri dan penyelesaian dengan Goldman Sachs. Artinya, bukanlah serbuan SPRM itu atas isu-isu lain atau kes yang berkaitan dengan Muhyiddin dan Bersatu. Jauh sekali melibatkan pertikaian antara Presiden Bersatu itu dengan Anwar Ibrahim. Mungkin dalam hal ini ada maklumat baru telah diperoleh oleh SPRM yang memerlukan mereka melakukan serbuan dengan segera. Meskipun Rosli pernah menafikannya. Jadi, di mana zalimnya Anwar Ibrahim dan SPRM dalam hal ini? Apakah membenteras rasuah suatu kerja zalim, bahkan menghalang siasatan dan membuat tuduhan yang bukan-bukan seperti dilakukan Muhyiddin itulah sebenarnya sesuatu kezaliman, kata Sabudin.com. Sebelum kita berpisah, apa komen Anda untuk isu kali ini? Setelah Anda mendengar penjelasan daripada Sabudin.com itu, Anda kini mula memahami rentetan tersebut. Rentetan cerita itu tiada kena mengena langsung dengan kes atau pertikaian Felda antara Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim. Tiada kaitan langsung. Tapi kenapa Muhyiddin kata hentikan kezaliman? Walhal apa yang dilakukan oleh SPRM itu tiada arahan oleh sesiapa. Bahkan itu memang tugas SPRM, mahu menyelesaikan isu 1MDB. Bahkan itu untuk kegunaan kita di negara ini untuk mendapatkan semula aset 1MDB yang telah dicuri. Tapi yang menariknya, peguam itu sebenarnya telah pun menafikan. Kononnya beliau mendapat sogokan daripada penyelesaian RM 16.63 bilion antara Goldman Sachs dengan 1MDB dan kerajaan berhubung peranan bank pelaburan itu dalam skandal 1MDB. Tiada kaitan dengan Muhyiddin. Jadi, seperti yang ditanya oleh Sabudin.com, di mana zalimnya Anwar Ibrahim? Dari celah mana Anwar Ibrahim itu dikatakan zalim? Apakah membenteras rasuah suatu kerja zalim? Ataukah menghalang siasatan dan membuat tuduhan yang bukan-bukan itu sebenarnya suatu kezaliman? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini kesimpulan terakhir daripada pilihan raya di Dewan Undangan Negeri Pelangai yang baru saja diumumkan secara rasmi dimenangi oleh calon Barisan Nasional dengan majoriti yang bertambah iaitu 2,000 dan juga peratusan mengundi untuk calon Barisan Nasional juga telah meningkat. Kesimpulan yang dibuat oleh penganalisis dan juga beberapa netizen yang membuat komen dalam ruangan komen di channel saya ialah ada yang menuntut supaya kalau dulu mereka kata Perikatan Nasional dengan senang-senang mengarahkan Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi dan sebagainya untuk letak jawatan, netizen dan penganalisis politik yang lain juga mengatakan bahawa mungkin sudah waktunya Muhyiddin Yassin dan juga Sanusi Maknor meletakkan jawatan. Ada beberapa perkara yang menyebabkan netizen memilih untuk mengatakan supaya Muhyiddin dan Sanusi letak jawatan. Perkara pertama, mengapa Sanusi dikaitkan dengan bertanggungjawab kekalahan PRK Pelangai ini ialah apabila Sanusi telah datang di dalam kempen di Parlimen Pelangai juga membawa naratif sama seperti yang pernah dia dilakukan di Kedah dan Selangor dan negeri-negeri yang lain. Apabila Sanusi dianggap sebagai memiliki mulut yang agak celupar dalam kempen baru-baru ini. Dalam satu ulasan di Malaysia kini, ditulis oleh seorang netizen. Beliau mengatakan bahawa mungkin sikap dan cara Sanusi berkempen di Pelangai dengan cara menggunakan kaedah yang agak
kesat atau kasar dengan gurauan yang agak kasar yang dianggap sebagai celupar telah memakan diri. Selain daripada itu, tindakan Sanusi mempermainkan isu seperti lawatan Anwar Ibrahim di UNGA di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan juga apabila Anwar Ibrahim menyampaikan khutbah Jumat di New York baru-baru ini juga dianggap oleh netizen sebagai sesuatu yang keterlaluan dan juga dianggap memakan diri. Itu sebabnya ramai netizen dan penganalisis politik yang menganggap Sanusi harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut kerana disangka ucapan Sanusi seperti dalam PRK, pilihan raya yang lain, dianggap berjaya berkesan. Nampaknya cara itu tidak berkesan langsung di Dewan Undangan Negeri Pelangai. Dan selain itu, lebih teruk lagi, ada kawasan pusat membuang undi di Dewan Undangan Negeri Pelangai. Perikatan Nasional hanya mampu memperoleh kurang daripada 20 undi, yaitu hanya 17. Bayangkan saudara-saudara sekalian, dengan pengundi yang menghampiri 1.000 orang di kawasan tersebut, hanya 17 yang mengundi Perikatan Nasional. Bukankah itu sesuatu petanda dan isyarat teruk kepada Sanusi dan juga Muhyiddin? Perkara kedua yang mereka kehendaki bertanggung jawab ialah Muhyiddin, supaya Muhyiddin Yassin turut bertanggung jawab dan letak jawatan kerana tindakan Muhyiddin Yassin dalam kempen di Dun Pelangai baru-baru ini, apabila beliau mengaitkan dengan kononnya ada 4 ahli Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional yang kononnya bersedia untuk lompat parti dan menyokong Perikatan Nasional. Mula-mula itu dianggap sebagai senjata naratif di negeri-negeri lain, seakan-akan diterima. Kalau di Kelantan, Terengganu, Kedah, mungkin bolehlah dianggap diterima oleh rakyat di sana. Naratif itu seperti tidak masih laku di sana. Tetapi nampaknya di negeri Pahang, di Dewan Undangan Negeri Pelangai, rakyat di sana dah muak. Ada seorang penulis komen dalam ruangan konten saya, beliau menulis rakyat dah muak dengan kempen yang menggunakan naratif sama, iaitu kalau menang kerajaan negeri akan tumbang. Ada harapan kerajaan negeri akan tumbang. Rakyat di Pelangai sebenarnya, kata beliau, sudah muak dengan naratif tersebut. Mereka langsung tak menyokong naratif tersebut. Sehingga kan ada satu dapatan kajian yang dibuat, yang dipetik daripada Esro Awani, saya sudah membuat kontennya, menulis bahawa tindakan mahu menukar kerajaan persekutuan di pusat dan juga kerajaan negeri yang dibawa dalam kempen PRK Dun Pelangai itu adalah tidak disambut langsung oleh rakyat ataupun pengundi di Dun Pelangai. Bahkan itu juga telah membawa kepada penolakan Perikatan Nasional, telah menyebabkan pengundi di Dewan Undangan ini telah hilang keyakinan terhadap Perikatan Nasional. Ada yang sehingga mengatakan bahawa tindakan mahu menjatuhkan kerajaan pusat, iaitu kerajaan perpaduan, menyebabkan mereka tidak berminat untuk mengundi Perikatan Nasional kerana mereka tahu natijah kesan kepada kejatuhan kerajaan perpaduan, kerajaan pusat di tengah-tengah penggal sebelum berakhirnya sesuatu penggal tidak meninggalkan apa-apa kesan, tetapi meninggalkan kesan yang negatif kepada rakyat, memudaratkan negara, menyebabkan ketidakstabilan politik, ekonomi, bahkan mungkin boleh merebak sehingga kepada ketidakstabilan sosial dalam negara. Oleh sebab itulah ramai rakyat yang menolak naratif perubahan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin. Selain daripada itu, tindakan Muhyiddin mendakwa kononnya ada berita, ada ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional bersedia untuk menyokong Perikatan Nasional juga makan diri. Kerana tindakan itu menyebabkan orang dalam Dewan Undangan Negeri Pelangai, yaitu pengundi di sana, menjadi takut. Manakan tidak, siapalah yang tak takut kalau berlaku perubahan
kepimpinan perubahan kerajaan negeri di tengah jalan. Ada yang sehingga berani mengatakan, kami tidak mahu terganggu pembangunan di negeri ini kerana berlaku lagi perubahan dan perubahan yang mana ianya tidak membawa keuntungan langsung kepada rakyat. Jadi dua perkara itu telah menyebabkan hilang keyakinan oleh para pengundi terhadap para pengundi kepada Perikatan Nasional. Itu sebabnya ada beberapa penganalisis politik, ada beberapa netizen yang mengatakan perkara ini perlu dipertanggungjawabkan terhadap Sanusi dan Muhyiddin Yassin. Jadi oleh sebab itu mereka menuntut supaya Muhyiddin Yassin dan Sanusi perlu bertanggungjawab dan letak jawatan. Sebelum kita akhiri ulasan kali ini, apa pendapat anda tentang ulasan dan juga permintaan daripada netizen itu supaya Muhyiddin dan Sanusi bertanggung jawab terhadap kekalahan Perikatan Nasional yang teruk di Dun Pelangai? Kalau PRN baru-baru ini di 6 buah negeri, kelihatan Perikatan Nasional memberikan saingan yang begitu hebat kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan. Kali ini saingan itu mula malap dan dianggap gelombang hijau yang dianggap seakan-akan seperti satu badai dan ribut, rupa-rupanya hanya satu kocakan air yang kecil menurut Puad Zarkasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.